Jadi oleh tabung kosong baru untuk bunyi tak sempat ya. Isinya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن جاهد جهاده وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha pengurusi dan barisan ahli jabatan kuasa yang diraihkan kehadirannya Adun Maharani yang berhormat Cikgu Aziz, seterusnya kepada wakil-wakil pejabat daerah, Majlis Perbandaran Muar, dan kepada semua tetamu-tetamu yang diraihkan, dan kepada seluruh para jamaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah mengikhlaskan niat saya dan niat kita semua dan menerima salat subuh kita pada pagi ini dan menerima segala usaha kita dalam meninggikan syiar untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan beramai-ramai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, saya bawakan berita gembira kepada tuan-tuan dengan apa yang telah dibawa berita itu oleh Nabi SAW. Baginda menyebutkan di dalam hadis, Bashiril masya'ina ilal masjid bizzulami bin nur yawmal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengatakan, Bashiril masya'in, berikanlah khabar berita gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid pada waktu gelap, dengan dia akan mendapat cahaya yang terang nanti pada hari kiamat. Yang dimaksudkan dengan gelap itu adalah gelap pada waktu subuh. Yang dia datang ke masjid, maka anugerah kepada orang ini akan mendapat cahaya yang terang nanti di akhirat. Semoga kita termasuk di kalangan mereka. Amin. Dan begitulah junjungan termulia Nabi kita Muhammad SAW menggalakkan dan menganjurkan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dan fadilatnya teramat besar sampai baginda Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang lain, "Lau ya'lamuna an-nas ma fil 'atamati was-subh la atauhuma walau habwan," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyatakan, kalaulah orang ramai tahu, betul-betul tahu, kalau orang ramai ini betul-betul tahu ma fil 'atamati was-subh, yang ada pada solat atamah. Atamah ni boleh jadi asar, boleh jadi isya. Kalaulah manusia tahu fadilat dan kelebihan yang Allah nak bagi dalam sembahyang subuh isya wal was-subh, dan sembahyang subuh. Kalau manusia tahu, kata Nabi, tapi mungkin sebab ramai tak tahu, tapi Nabi kata kalau manusia tahu fil atamati was-subh la atauhuma walau habwan, pasti manusia akan berebut-rebut untuk mendatangi dua sembahyang ini walaupun terpaksa merangkak. Dan saya yakin pagi ini tak ada yang datang merangkak. Mengesut ada yang tak ngantuk kan. Ngantuk juga ni student-student ni UIA, UTHM bangun kan.
Malam tadi kelas sampai pukul 12, pukul 1 tuan baru tidur. Ni sampai. Tapi tak mengesok tuan-tuan, naik kereta. Hadirin semua, tuan-tuan, Nabi sebut kalau manusia tahu apa yang ada pada fadilat sembahyang subuh, mereka akan pasti datang juga walau terpaksa merangkak. Tetapi kalau tak ramai, maknanya ramai yang tak tahu lagi fadilatnya. Besar tak besar sembahyang subuh ini, Allah khaskan namanya di dalam Al-Quran dalam suratul Isra sebagai solat yang akan disaksikan secara khusus oleh para malaikat Allah SWT. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam suratul Isra, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran pada waktu subuh disaksikan oleh para malaikat Allah SWT. Sebenarnya semua sembahyang malaikat saksikan, dia tulis. Tetapi sembahyang subuh menjadi special disebutkan oleh Allah dalam Quran kerana pada waktu subuh bersilih ganti shift malaikat. Malaikat semalam dengan malaikat hari ini shiftnya pagi ni. Jadi saat dia nak bertukar shift itu, dia melihat hamba ini sedang solat. Hamba ni sedang solat, maka report yang akan dibawa oleh yang nak pergi adalah aku meninggalkan hamba ini sedang sembahyang. Dan report yang akan dimulakan oleh malaikat baru, hamba ini mula dengan sembahyang. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Malaikat menyaksikan orang yang melaksanakan solat subuh itu dengan penyaksian yang khas. Oleh itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pejuang-pejuang subuh, dan saya mengharapkan kempen ini diteruskan, dan momentumnya bukan hanya kempen, tetapi momentumnya kita akan sama-sama kuat untuk melaksanakan solat subuh berjamaah. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, solat yang paling susah dilakukan oleh orang munafik adalah dua sembahyang. Maknanya kalau tuan-tuan nampak ada orang tu rutin dia, kalau hilang sekali-sekala je lah, rutin dia sembahyang subuh dan isyak berjemaah, nampak je dia, bersaksilah bahawa dalam hati dia tidak ada sifat nifaq. Sifat munafik tak ada dalam diri dia. Nabi sebut seberat-berat solat yang takkan mampu dilakukan oleh orang munafik adalah sembahyang subuh dan isyak. Susah kan? Sebab apa? Sebab sembahyang dua ni pada waktu gelap, orang tak nampak ramai orang tak nampak. Jadi orang munafik ni dia sembahyang di masjid untuk orang nampak. Subuh orang tak nampak, jadi baik dia tidur je, sebab tak ada orang nilai pun. Tetapi sembahyang lain cerah, orang boleh nampak, dia kata takkan dah bukan sembahyang, orang lain sembahyang. Macam Jumaat tuan-tuan, dia depan sekali, kami subuh dia tak ada. Contoh, hadirin yang dikasihi sekalian, sembahyang yang paling berat bagi orang munafik adalah sembahyang subuh dan isyak. Oleh itu, untuk kita menafikan sifat itu dalam diri kita, sama-sama tuan-tuan, saya dan tuan-tuan semua, kita berusaha untuk semua. Masyarakat yang berjaya dididik dengan subuh berjamaah akan melahirkan masyarakat mukmin yang saleh, jauh daripada sifat dan munafik ini, insya-Allah taala tuan-tuan. Jadi hadirin semua, itu mukadimah, belum kuliah lagi. Kuliah kita tajuknya surah Kahfi. Kuliah kita tajuk surah Kahfi. Dan tuan-tuan, saya sangat berterima kasih dan bersyukurlah di atas inisiatif yang dilakukan solat ataupun semarak subuh yang sedang dikempenkan. Saya rasa bukan di Johor je tuan-tuan, sebenarnya sekarang ni sedang bergerak di seluruh Malaysia. Okey, bermula dengan yang berlaku di Kuala Lumpur, kemudian dia sedang berjangkit, dan semua daerah, semua negeri sedang memikirkan inisiatif untuk subuh berjemaah. Yakinlah tuan-tuan, saya tak tahu negara lain ada ke tidak, tapi ia ada di negara kita Malaysia, dan kita beruntung dan bertuah kerana komitmen ini berlaku dalam negara kita. Dan tuan-tuan yakinlah, generasi kemenangan itu adalah generasi yang ada pada waktu subuh. Tentera yang beriman itu adalah tentera yang ada pada waktu subuh. Kerana keutamaan subuh dalam membina iman tidak seperti pada waktu-waktu yang lain kerana kekuatannya. Jadi insya-Allah tuan, mudah-mudahan istiqamah. Tuan-tuan, saya dah sebut dekat banyak masjid, untuk mudahkan orang ramai datang subuh ni, dia ada banyak cara. Kalau budak kecil, caranya adalah bagi ampau duit, bagi duit raya, bagi 10. Dia seronok tuan, datang. Setiap Jumaat dia akan datang. Dia kata aku dapat RM10. Ini galakkan saja, bukan rasuah dah.
Satu. Kalau dia dah dewasa sikit, umur 21 ke 22 ke atas, tuan-tuan ambil rekod. Dia datang cukup 40 hari tak miss, bagi motor X5 biji. Itu kalau dah dewasa sikit lah, tuan-tuan. Dah dewasa sikit. Kalau yang dah tua-tua ni tuan-tuan, cukup tuan-tuan iklankan sarapan kita nasi lemak kambing guling, selesai. Penuh tuan-tuan masjid. Jangan takut duit tabung habis, mengungsi. Sebab yang datang tu ramai, dia akan masuk balik semua dan tabung. Jadi hadirin semua, ini kaedah tuan-tuan, ini inisiatif yang boleh kita ambil tuan-tuan. Yang paling penting kita mampu mendidik masyarakat untuk membina masyarakat yang di dalam jiwanya cintakan Allah, Rasul dan iman yang sempurna. Solat subuh adalah perintisnya. Tuan-tuan, ini kalau Benjamin Netanyahu ada tuan-tuan, menangis dia. Dia kata ini generasi yang akan menggantikan para mujahidin yang ada di Palestin. Tuan-tuan, jadi hadirin semua, insya-Allah kita akan masuk ringkas. Kita mudah pukul 7, tuan-tuan boleh sarapan. Jadi tuan-tuan, kita punya tajuk pada pagi ini adalah tadabbur ringkas daripada suratul Kahfi. Okey. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, surah Kahfi terletak pada juzuk yang ke-15. Juzuk yang ke-15 berada di tengah-tengah Quran. Surah Al-Kahfi dinamakan dengan Kahfi kerana maknanya gua. Gua dalam bahasa Arab ada beberapa istilah kerana mengikut kepada bentuk gua tu. Kalau gua tu pintunya dekat bawah, nak masuk kena apa? Menyorok, dia tak dinamakan kahfi. Yang ni pelajar bahasa Arab ni, tuan. Okey, mungkin dinamakan ghar. Boleh jadi begitu. Kalau bentuk guanya macam ni, namanya sekian. Kalau sifat guanya itu terbuka, namanya kahfi. Kalau lebih terbuka lagi, namanya gua Musa. Tak ada pintu tuan. Gua Musa. Okey. Hadirin semua, Kahfi. Maka tuan-tuan, surah ini namanya surah Kahfi, surah gua, kerana di dalamnya menceritakan tentang gua yang didiami oleh sekumpulan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang hidup dalam zaman kesyirikan dan kekufuran. Semua masyarakat jahat, kufur kepada Allah, tapi dia kumpulan kecil je, 6, 7 ke 8 orang je. Dia je yang beriman. Dan dia akan mempertahankan iman. Untuk mempertahankan iman, dia sembunyi di dalam gua supaya orang tak tangkap dan tak paksa dia untuk kufur. Ini namanya pemuda beriman, pemuda Ashabul Kahfi. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kenapa dia masuk dalam gua? Kerana nak selamatkan dirinya daripada fitnah syirik. Kalau dia ada di luar, dia akan dipaksa untuk syirik, atau lama-lama dia akan diajak untuk jadi syirik. Maka untuk selamat daripada fitnah, jalan selamatnya masuk gua. Tuan-tuan, zaman kita yang tuan-tuan tengah hidup 2024 ni, kalau luar ada banyak fitnah, tuan-tuan nak pergi gua mana? Bukit Muar tak ada gua. Kalau ada kita boleh pergi kan. Bukit Muar tak ada gua. Tuan-tuan nak pergi gua mana? Tuan-tuan, maka inilah maknanya kalau zaman umat Nabi SAW di luar banyak fitnah, guanya adalah Al-Quran. Suratul Kahfi lah guanya. Maknanya masuklah ke dalam Suratul Kahfi. Surah Kahfi dianggap surah akhir zaman, kerana di dalam surah Kahfi menceritakan segala fitnah yang berlaku. Dan siapa yang masuk ke dalam suratul Kahfi, sehingga Nabi sebut di dalam hadis, siapa yang menghafaz awal daripada suratul Kahfi akan selamat daripada fitnah Dajjal. Kan kita belajar begitu kan? Siapa yang membacanya, menghafaznya, selamat daripada fitnah Dajjal. Dajjal fitnah paling dahsyat di akhir zaman. Tapi siapa pegang surah Kahfi, dia selamat. Tuan-tuan, nak selamat di akhir zaman, tak perlu cari gua Musa, gua tempurung, gua batu belah, batu bertangkung, tak payah. Guanya adalah Suratul Kahfi. Faham apa panduan dalam Suratul Kahfi, kita hidup dengan panduan itu, amalkan yang Nabi sebut daripada hafaz surah Kahfi, kita selamat daripada fitnah akhir zaman. Baik tuan-tuan, sebelum pergi lebih jauh, surah Kahfi ini ada cerita 4 fitnah. Paling tidaklah tuan-tuan. Okey, ini kita buat umum je tuan, ringkas-ringkas je. Kalau nak detail lagi, kuliah subuh bila je? Selasa.
Setiap Selasa kuliah subuh tadabbur Quran kat sini. Okey, surah Isra lah. Mungkin surah Kahfi jumpa 3 tahun lagi baru sampai. Sekarang surah Isra. Ya. Itu pun kalau tak miss datang subuh kan. Baik. Hadirin semua, surah Kahfi sekurang-kurangnya menceritakan tentang 4 jenis fitnah. Fitnah yang pertama, fitnah ni tuan-tuan bukan orang kita salah pula, nak betulkan dulu tuan sebelum pergi lebih jauh. Kalau tuan-tuan baca Quran dan baca hadis, jumpa perkataan fitnah, tolong jangan faham fitnah tu tuduh orang. Jangan tuan-tuan. Itu fitnah dalam penggunaan bahasa Melayu, betul, tak salah. Dan bahasa Arab ada satu perkataan yang boleh sama dengan perkataan itu. Tetapi kebanyakan ayat dalam Quran dan dalam hadis, kalau gunakan perkataan fitnah, maknanya ujian, cabaran, cobaan. Ini betul-betul, ini bukan cobaan. Hai mambang tanah. Hadirin semua, fitnah kalau guna dalam Quran ataupun hadis, kebanyakannya memberikan makna cabaran, cobaan, ujian. Dalam surah Kahfi sekurang-kurangnya Allah cerita tentang 4 ujian manusia. Yang pertama, ujian iman. Maksudnya ujian mempertahankan iman. Itulah kisah Ashabul Kahfi. Dalam hidup kita tuan-tuan akan ada percubaan iman, percubaan nak taat Allah atau tak taat Allah. Kadang-kadang jatuh tak taat, kadang-kadang berjaya taat. Itu ujian. Tuan-tuan duduk di bandar-bandar raya besar, maksiat banyak sangat, tuan-tuan nak pertahankan iman di tengah-tengah bandar raya yang banyak maksiat, susah. Itu namanya ujian. Fitnatul iman, ujian keimanan. Kisah kedua dalam surah Kahfi, kisah apa? Kisah Ashabul Jannatain, iaitu kisah pemilik kebun. Kisah ini adalah kisah tentang ujian harta. Dia ada kebun cantik banyak. Ketika kaya tu dia lupa Allah. Tuan-tuan, harta boleh menjadi fitnah. Boleh menyebabkan kita lalai, kita lupa, kita buat jahat dengan harta. Melainkan orang yang imannya ada dan dia kelola harta dengan iman, baru harta jadi jalan baik. Nabi SAW mengatakan, ni'mal malu salih li rajulin salih. Alangkah baiknya harta yang baik di tangan orang yang baik. Harta akan guna dengan cara yang betul. Tapi kalau tak betul pada orang yang tak betul, harta akan digunakan untuk membuat kerosakan. Hadirin semua, fitnah harta kedua. Ini semua berlaku dalam hidup kita ni tuan-tuan. Yang ketiga, kisah apa? Kisah Nabi Musa alaihi salam. Fitnah itu tuan-tuan adalah fitnatul ilmi, ujian ilmu. Okey, ujian ilmu maksudnya apa tuan-tuan? Ujian sama ada kejahilan atau ujian orang yang tertipu dengan ilmu yang dia ada. Okey, orang yang ada ilmu pun boleh tertipu, salah dengan ilmu yang ada, apatah lagi orang jahil daripada ilmunya. Kisah Nabi Musa, kisah tentang ilmu. Okey, yang keempat, yang terakhir tuan-tuan adalah fitnah. Kisah apa paling besar sekali? Kisah Zulkarnain. Zulkarnain adalah pemerintah besar yang beriman, yang menguasai timur dan barat. Pemerintahannya timur dan barat, kuasanya besar. Tuan-tuan, adalah tentang menunjukkan fitnah kuasa dan pemerintahan. Maknanya kuasa adalah ujian, ilmu adalah ujian, harta adalah ujian, iman boleh datang padanya ujian. Empat ini ujian yang berlega dalam kehidupan kita. Maka untuk selamat daripada ujian ini, kita memerlukan benteng pertahanan. Benteng itu namanya gua. Dan gua di zaman Ashabul Kahfi, gua di zaman kita tak perlu kita masuk gua, melainkan kalau Liverpool kalah atau MU kalah, atau masuklah sikit dalam gua. Okey, sekejap tuan, jangan lama-lama. Hadirin semua, kita tak perlukan gua yang namanya gua. Kita memerlukan gua suratul Kahfi. Di dalam itulah Allah merawat setiap fitnah bagaimana untuk selesai. Ashabul Kahfi selesai begini, harta selesai begini, pangkat selesai begini, kuasa selesai begini, diceritakan dalam suratul Kahfi. Tuan-tuan hadirin yang saya kasihi sekalian, empat ujian ini. Satu,
Okey, yang kedua, ni pengajaran dalam surah Kahfi dah, ringkas je. Kita berhenti pukul 4. Kalau tak ada sarapan 7.30. Kalau ada sarapan, takut sarapannya sejuk. Nah, itu namanya fitnah makanan. Ujian makanan. Okay. Sebab ada makanan, kuliah jadi pendek. Hadirin yang saya kasih sekalian, dalam surah Kahfi, keempat kisah, tuan-tuan, ini tabiat hidup kita. Dalam surah Kahfi, keempat kisah, empat tadi ni, daripada Ashabul Kahfi pergi ke Ashabul Jannatain, pemilik dua kebun, pergi kepada Musa dan Khidir, pergi kepada Zulkarnain. Tuan-tuan bacalah empat kisah ni. Empat kisah menggambarkan pertembungan hak dan batil. Betul tak? Betul tak? Ashabul Kahfi, pemuda Kahfi, hak kebenaran. Dia bertemu dengan masyarakat dan negara yang batil. Semua jahat, semua syirik, tapi dia je yang beriman. Inilah pertembungan hak yang kecil berhadapan dengan batil yang besar. Ashabul Jannatain juga mengisahkan tentang pertembungan hak dan batil, iaitu toki kebun yang beriman bersebelahan dengan toki kebun yang syirik, yang tak percaya akhirat. Tak percaya akhirat, dia bertembung dan dia berbual. Dia kata, ini semua Allah yang bagi. Kamu tak percaya ke Allah Ta'ala yang bagi? Kalau kamu masuk kebun, sebutlah Masya Allah. Kan? Begitu kan? Satu percaya akhirat, satu percaya akhirat. Pertembungan. Sama-sama level. Kisah Musa dan Khidir, kisah pertembungan. Tuan-tuan ingat tak kisah pertembungan ketika dibunuh budak kecil? Kan? Dia kata semoga Allah bagi yang lebih baik. Kemudian dia pergi kepada satu sampan, dan sampan itu dibocorkan. Apa kata dia ketika bocorkan sampan? Dia kata, di belakang ini atau di depan ini ada orang-orang zalim yang akan merampas sampan orang miskin. Maka aku rosakkan sampan ini supaya tengok, oh dah rosak, dia tak nak ambil sampan ini. Maka orang miskin akan kekal dapat sampan-sampan atau kapal-kapal mereka. Pertembungan antara orang yang lemah bertembung dengan orang zalim yang jahat yang buat kerosakan. Pertembungan, kisah pertembungan. Kisah terakhir, kisah Zulkarnain. Zulkarnain adalah kisah pertembungan antara kuasa besar yang baik, yang beriman, yang taatkan Allah, bertemu dengan kumpulan kecil di kalangan rakyatnya yang zalim, yang syirik, yang musyrik, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Kan? Jumpa kan kisah tu dekat ujung sekali. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai Zulkarnain, ada satu kumpulan kat negeri kita ni selalu buat kerja jahat, selalu buat kerosakan dekat muka bumi. Boleh tak kamu jadikan kami dan mereka tu sadda? Sadda apa? Dinding, penghalang, penghadang. Zulkarnain pun buat dinding besar, tuan-tuan, besar sangat dindingnya. Dinding tu daripada apa? Materialnya haji, besi. Macam mana dinding besar besi boleh tutup satu kampung? Kerana menggunakan welding. Betul kan? Ayat pertama welding dalam Quran, dalam sejarah manusia, ada dalam surah Kahfi. Kaedah welding je. Bayangkan kalau kaedah welding tu ada dalam Quran, yang lain lagi semua ada belakang. Welding ada dalam Quran, first sekali dalam kisah itu. Atuni zubaral hadid hatta iza sawa, kan, datangkan kepadaku pati-pati besi. Bila aku dah cantumkan besi tadi, panaskan, datangkan pati tadi untuk cantumkan besi tadi. Tuan-tuan, besi tu kat mana sekarang? Dinding tu kat mana sekarang? Sampai sekarang teknologi satelit tak jumpa di mana dinding Ya'juj dan Ma'juj itu. Tetapi Nabi menyebutkan pada zaman Nabi tengah hidup, Nabi katakan sekarang, Nabi kata telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj itu sebesar ini. Itu zaman Nabi 1400 tahun lalu. Sekarang tidak korek. Mana tahu dijual besi guruk kan Ya'juj Ma'juj. Sikit korek sikit, jual sikit, korek sikit, jual sikit. Dan Nabi kata dah terbuka Ya'juj Ma'juj, lubangnya segini. Itu zaman Ya'juj Ma'juj, zaman Nabi. Sekarang tuan dah lebih besar.
Artinya waktu keluarnya Ya'juj pada waktu yang kita tahu. Anehnya satelit yang canggih tak jumpa di mana tempat Zulqarnain bina sadar itu. Sedangkan dia bersih. Allah Alam tuan-tuan. Itu rahsia Allah Ta'ala. Sampai Allah sebut pada muka surat yang terakhir apa dia? Muka surat akhir, surah Ghafir. Qala hadha rahmatun min Rabbi fa idza jaa wa'du ja'alahu dakka. Sampai datang janji Allah, dinding itu akan dakka, pecah, terbuka. Waktu itulah Ya'juj Ma'juj keluar. Tuan-tuan akan dapat melihat apakah itu Ya'juj dan Ma'juj yang banyak buat kerosakan di atas bukit. Tapi kita doakan semoga kita tak jumpa zaman itu. Zaman itu zaman fitnah, zaman itu zaman kejahatan, zaman itu kejahatan berleluasa. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan kita hidup di zaman yang selamat insya-Allah taala. Sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan, dia kalau boleh tak nak jumpa zaman Dajjal ada. Tak nak jumpa zaman Dajjal dia, tak nak. Tuan-tuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka tak jumpa zaman Dajjal. Dan kita pun begitulah tuan-tuan. Walaupun kita tengok replika Dajjal dah banyak dah. Di mana-mana ada, dekat konsert ada, itu ada, sini ada, tuan. Tapi kita mohon kepada Allah, kita tak jumpa dan tak sempat bertemu dengan Dajjal. Kerana Dajjal keluar pada saat fitnah sangat dahsyat, ujian sangat dahsyat. Iman manusia sangat teruji untuk beriman atau kufur kepada Allah. Ramai yang akan ikut Dajjal dan percaya kepada Dajjal dan kufur kepada Allah. Sedangkan Nabi kata Tuhan itu tidak buta, sedangkan Dajjal itu buta sebelah. Tapi ramai orang percaya Dajjal sebagai Tuhan dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, baik, saya nak ambil sikit dia, dah 7 suku dan sikit dia, jalan keluar kepada krisis 4 ini, ujian akhir zaman, fitnah akhir zaman. Allah sebut pada ayat pertama surah Al-Kahfi. Itulah gua kita semua. Itu gua kita semua tuan-tuan. Allah sebut apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang menurunkan ke atas hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Al-Quran, yang Allah tidak menjadikan pada Quran itu adanya bengkang-bengkok. Tak. Maksudnya apa tuan-tuan? Jalan selamat. Nak cerita surah Kahfi ni panjang ni sampai hujung ni. Allah Ta'ala sebut di awal sekali, Quran kami turunkan kepada Nabi Muhammad, di dalamnya tidak ada langsung pengajaran yang bengkok, semuanya betul, tegak, lurus, selamatkan kamu. Dalam ayat Allah Ta'ala sebut apa? Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu. Sebaliknya, kalau siapa yang baca Quran, dekat dengan Quran, hayati makna Quran, amalkan Quran, dia akan jadi bahagia. Surah Taha. Jadi tuan-tuan, jalan selamat di akhir zaman, untuk selamat di akhir zaman, selamat dari penjagaan kita, tuan-tuan, tolong dekatkan kembali diri kita semua dengan Quran. Mendekatkan diri dengan Quran adalah dengan bacanya menjadi rutin kita. Letak jadual setiap hari kena ada baca Quran. Tak dapat sejuzuk sehari, dapatkan setengah juzuk sehari. Jangan tinggal Quran. Kalau kita lama tak baca Quran, hati kita akan jadi keras, dan keras akhlak akan rosak, masyarakat akan rosak dengan akhlak tersebut. Tuan-tuan, Allah sebut dalam suratul Hadid. Hadid maknanya apa? Besi, surah besi, keras. Keras tuan-tuan. Allah kata dalam Quran, dalam surah Hadid, janganlah kamu jadi macam golongan yang diberikan kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka jarakkan diri mereka dengan kitab yang Allah turunkan jauh, asingkan diri, tak baca langsung. Hatta tala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Sebab jauhnya diri mereka dengan kitab yang kami turunkan, keras hati mereka. Maknanya kata, siapa yang jauhkan dirinya daripada Quran, daripada wahyu Allah, hatinya lama-lama keras. Untuk lembutkan hati, mesti dekat dengan Quran. Nak selamatkan masyarakat, balikkan mereka baca Quran. Jadikan Quran sebagai wirid harian. Tak banyak, bacalah tuan-tuan semampunya. Yang penting baca, jangan tak baca. Baca Facebook boleh 3 jam tak berhenti. Twitter dan TikTok 5 jam tak berhenti. Takkan Quran tak boleh baca, walaupun 3-4 muka. Quran boleh khatam depan belakang, sampai kat nombor ekor tu boleh khatam. Quran tu masuk kamar.
Sampai yang nombor ekor tu boleh khatam. Takkan Al-Quran kita boleh baca. Hadirin semua, Quran mesti dibaca. Mesti dibaca. Sebagai murid harian, sudah tuan-tuan baca, ambil jalan dengan Quran ini, tadabbur maknanya, hayati isinya. Tuan-tuan, pengajaran dalam Quran ini sangat besar. Quran ni tuan-tuan 1400 tahun macam inilah saiznya, tak bertambah pun. Tak bertambah pun. Tetapi dia menyelesaikan semua isu-isu kehidupan daripada zaman Nabi sampai zaman kita, sampai zaman akan datang. Semuanya dalam Quran. Cuma tahu tak tahu je nak ambil ubat tu ataupun tidak. Quran ni bahasa kita macam bahan mentah tuan-tuan. Macam bahan mentah. Dia banyak sangat. Kita ambil, kita proses, jadikan ini baru dapat digunakan ubat. Tuan-tuan, ini mantap, sangat asli, sangat padu. Tetapi kita kena baca dan hayati maknanya, baru dia menjadi rawatan dan ubat kepada manusia. Tuan-tuan, guru kita di akhir zaman adalah Quran. Oleh itu, saya mengajak semua masyarakat, pimpinan masyarakat, pegawai-pegawai daerah, orang yang ada, pemegang-pemegang taruh dalam urusan masyarakat, tuan-tuan, ayo bangkitkan kembali umat dan masyarakat dengan Quran semula. Kita dibuat reset, pulihkan balik secara total, dan cara memulihkannya adalah balikkan masyarakat kepada Quran. Baca Quran, hayati Quran, amalkan Quran, sebarkan Quran. Kalau ini berlaku tuan-tuan, kita akan buat reset secara total dalam masyarakat. Tetapi kalau tidak berlaku dengan Quran, perubahan yang berlaku hanya bersifat sementara. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, itu ayat awal Quran. Dan siapa yang hidup dengan Quran, dia selamat daripada semua fitnah tadi. Bila dia selamat, dia dapat ayat yang terakhir. Apa ayat terakhir? Surah Kahfi. Dan sebelum terakhir. Nak habis tuan, ni apa yang betul ni? 2 minit lagi habis, insya-Allah. Yaitu Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Dekat depan tadi iwaja, dekat depan sini hiwala, wazan yang sama. La yabghuna 'anha hiwala. Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kami akan masukkan mereka ke dalam syurga Firdaus. Syurga Firdaus, siapa yang dah masuk ke dalamnya, dia pasti tak ingin pindah daripadanya. Punya bestnya masuk syurga. Tuan-tuan, kalau kita ada rumah banglo dekat sini, kita dah duduk 4-5 tahun, pasti nak jalan-jalan juga, pergi Kuala Lumpur, pergi Switzerland, jalan pergi tengok Spain, jalan keluarlah pergi umrah kepada tidak. Kerana sifat manusia senang bosan dengan satu keadaan. Tapi syurga tuan-tuan, Allah sebut la yabghuna anha hiwala. Kamu kalau dah masuk syurga, memang takkan nak keluar daripadanya. Kerana syurga terlalu indah, terlalu cantik, terlalu best. Perubahan yang berlaku di dalam sangat indah, sampai takkan kamu nak keluar daripadanya. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam syurga Firdaus dengan surah Kahfi yang kita baca ini. La yabghuna anha hiwala. Tuan-tuan, ayat ini juga menjadikan kepada kita, setiap kita mesti meletakkan cita-cita impian kita yang paling tinggi dalam hidup anak-anak kita adalah nak ke syurga. Itu cita-cita tinggi. Jadi hadirin semua, kalau siapa yang berjaya meletakkan cita tertingginya Quran, syurga, jalan mendapatkannya selamat daripada semua fitnah dengan guru adalah Quran, maka dia akan berjaya di dunia dan dia akan berjaya di akhirat. Boleh tuan-tuan, insya-Allah azam kita tuan-tuan bermula tahun 2024. Tuan-tuan, semua ada azam masing-masing. Orang kata azam ni macam sampan, biasanya ke laut. Tuan-tuan, tak tuan-tuan, itu gurau je tuan-tuan. Dan tanamkan azam yang baik dan betul. Tanamkan azam yang baik dan betul, bahawa tahun 2024 azam kita kembali paut dengan Quran. Bacanya, hayatinya, amalnya, dan sampaikan kepada manusia lain, insya-Allah tuan. Boleh? Dan mudah-mudahan kita sama-sama dapat aplikasikan apa yang telah kita pelajari bersama, dan kita dapat jadikan suratul Kahfi sebagai satu surah yang wajib kita hafal
khasnya 10 yang pertama dan 10 yang terakhir. Fadilatnya banyak dalam hadis, tak perlu saya ulang tuan-tuan, tetapi tuan-tuan ambillah ini jalan untuk hafal awal dan akhir. Dan hafal saja belum cukup. Setelah hafal okey dah tuan, tapi belum cukup, mesti pergi kepada penghayatan. Quran tidak berhenti dengan baca dan tarannum, tetapi dia mesti pergi kepada penghayatan. Keberkatan Quran datang dengan tadabbur. Allah sebut kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh berkat. Siapa yang dapat berkat itu? Liyadabbaru ayati, bagi siapa yang mentadabbur ayat-ayat. Jadi tuan-tuan yang saya kasih lihat, inilah surah dan Quran yang akan menjadi kahfi kepada kita semua daripada segala pancaroba fitnah akhir zaman. Mesti pegang dengan baik, hayati dengan baik, amalkan dengan baik. Kita akan dapat buat reset total dalam masyarakat dengan Quran sebagai ejen perubah dalam masyarakat, insya-Allah taala. Tuan-tuan, biar negara kita yang memulakan reset ini dengan Quran, kembali kepada Quran, fahami Quran, insya-Allah taala. Dan tuan-tuan, sebelum menutup, saya jemput tuan-tuan semua, kalau ada kelapangan pukul 9 pagi nanti, saya ada buat kelas tadabbur Al-Quran di Pondok Mengaji Raudatul Muhsinin Sungai Resik, dan juga pembacaan kitab hadis Al-Azkar yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Pukul 9 pagi, jalan kalau pagi panas. Okey tuan, ada nampak saya buat warna merah nanti jam 9 pagi, insya-Allah kita ada kuliah ataupun pengajian di sana. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih kepada semua, terima kasih YB, terima kasih pengurusi dan jawatan kuasa kerana sudi menganjurkan dan menjayakan majlis yang penuh gilang gemilang ini. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah dan teruskan majlis ini, pindah dari satu masjid ke satu masjid, surau ke surau. Di sinilah lahirnya izzatul Islam, kemuliaan Islam. Di sinilah lahirnya syiar Islam. Beramai-ramai datang, ramai tengok, dia kata, ya Allah, ada lagi orang Islam yang begini, yang kuat imannya, datang selain semua. Di situ datangnya mazahir, datangnya syair, tuan-tuan, yang dilihat pada orang Islam, insya-Allah taala. Jadi sekadar itu saja. Minta maaf tuan-tuan kalau ada gurau-gurau tu sekadar untuk menghilangkan bosan tuan-tuan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, Allah memberkati kita semua, Allah mengampunkan kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk melaksanakan solat subuh dan isyak secara berjamaah, ya Arhamar Rahimin. Bantulah kami untuk membaca kitab suci-Mu, ya Allah. Bantulah kami untuk menghayati dan mentadabbur makna di dalamnya, ya Allah. Kurniakan kepada kami rezeki untuk mengamalkan segala amalan di dalamnya dengan ikhlas, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikanlah hati kami daripada segala penyakit-penyakitnya, ya Allah. Satukanlah hati kaum muslimin di atas kalimah kebenaran, ya Allah. Dan jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini mendapat istiqamah dan redha daripada sisi-Mu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadabbur yang disampaikan oleh Dr. Ustaz Syafiq Syahibi, kita terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan, dengan harapan yang penuh dan kita pun sama-sama agar dapat memanjatkan doa agar di hati-hati kita dan ahli karya masjid ini mencintai masjid dengan datang beramai-ramai untuk solat berjemaah pada setiap waktu hendaknya. Dan sebenarnya dengan ramainya kita meramaikan masjid ini dapat menggentarkan hati-hati kaum kufar. Dia tengok kita pun takut, insya-Allah. Itulah kita kena tanamkan kekuatan. Seterusnya atau cara yang keempat, penyampaian bantuan pada asnaf, bantuan sumbangan fidyah yang akan disampaikan oleh YB Adul Marhani, YB Haji Abdul Aziz Talib, yang akan diiringi oleh Wakil Ma'ish Ustaz Syari dan wakil daripada pejabat daerah J. Islam.
Narai nama bagi asrama ini adalah asrama 10 orang, tapi awal-awal lagi nampak 4 orang tak dapat datang. Tapi insyaAllah yang mana ada saya sebutkan. Pertama, Fuad bin Kahar, yang ini saya tak dapat kontak dia. Kalau ada yang dia wakil, ambilkan untuk dia. Daripada Farid Besar Jalan Umum Ahmad. Yang kedua, Wan Aida binti Abdul Samad, wakil. Ada barangan selebihnya akan diambil kemudian pada 2 saja. Yang ketiga, Cik Jasni bin Kahar tak dapat attend dia hari ini, dia dialisis. Kita Haji Fazrul tolong wakil. Asnaf yang keempat, Cik Arman bin Talib. Cik Arman bin Talib, insyaAllah ada. Asnaf yang kelima, Zanaria binti Osman. Zanaria binti Osman, kalau tak ada, tak wakil. Kenal Zaitun binti Yaakob, Puan Zaitun binti Yaakob. Ada yang kenal. Okey. Asnaf yang ketujuh, Azizah Elias Robiah binti Yunus. Buat kaki ya. Satu, dua, dan tiga, baik. Dan ke-8, Rashidah binti Ahmad. Ini pun tak dapat datang. Keuzuran. Wakil. Yang seterusnya, Siti Rogayah binti Sulaiman. Siti Rogayah binti Sulaiman. Ada siapa? Tiga. Okey, satu, dua. Dan asnaf yang ke-10, Puan Jamilah binti Abidin. Puan Jamilah binti Abidin. Okey, satu, dua, tiga. Demikian dari penyampaian
Seterusnya acara kita